Dia tengah jalan ni, orang bayangkan, terberhenti langkah dia apabila anak dia tiba-tiba pandang ke arah Murugan, Encik Murugan ni, tunjuk dekat dalam bilik tu, dia kata apa tau? Mami, dia kata macam tu. Bayangkan, apa yang dia nampak ni sangat mengejutkan dia. Apabila dia nampak seolah-olah ada entiti yang sedang menyangkung di atas reban ayam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong Sembang Kopi. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda semua beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada Sembang Kopi dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Sebelum saya mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni, saya nak bagi tahulah yang saya agak kurang sihat tau. Hidung macam sesema. Jadi kalau suara macam lain ke atau sengau ke, saya mohon maaf lah sebab saya tak dapat elak benda tu. Dan kisah kita yang pertama ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang boleh kita gelar sebagai Naini. Sebab nama dia Rosnaini. Jadi kita gelar dia Naini lah Naini ni, dia nak ceritakan kepada kita semua satu pengalaman seram yang dia alami sewaktu dia sedang belajar pada waktu malam. Kisah ini berlaku di rumah dia yang terletak di Kuala Selangor. Naini ni, dia adalah salah seorang pelajar universiti yang universiti dia terletak di Gombak. Jadi, dekat universiti dia ni waktu ni tengah cuti, orang kata apa, study week. Cuti selama seminggu, semua pelajar dibenarkan balik untuk ni lah, balik ke kampung ke untuk study. Ada juga yang mana kampung jauh, tak balik lah kan, duduk je lah dekat asrama. Tapi Naini ni sebab yelah daripada Gombak ke Kuala Selangor ni, dia kata tak begitu jauh, jadi dia ambil keputusan untuk balik. Dia telefon parents dia datang dan ambil dia lah sampai ke rumah. Dipendekkan cerita, dia kalau study pada waktu malam, dia akan study dalam pukul 2 atau pukul 3 macam tu. Sebab dia kata pada waktu itu adalah waktu paling terbaik lah untuk dia. Sebab dalam keadaan suasana yang orang kata tak bising kan, senyap, senang lah kalau dia nak hafal apa-apa. Dan sebelum dia mulakan belajar, dia akan tidur terlebih dahulu. Selepas saja solat isyak, dia kata dia akan tidur, dia akan bangun dalam pukul 1.30, pukul 2 macam tu. Jadi malam tu, lepas saja solat isyak, dia pun makan bersama dengan parents dia dekat dapur, makan dengan adik-beradik dia apa semua, tengok TV lebih-lebih kurang, and then dia terus tidur. Bila dia tidur, dia sedar balik, dia tengok jam dia waktu tu dah pukul 1.45 pagi. Jadi dia pun pergi ke tandas, ambil wuduk, dan dia buat 2 rakaat solat sunat. Maknanya lepas dia solat sunat, lagi bertambah segar lah kan. Dia pun solat sunat dan kemudian dia mulakanlah pembelajaran dia di meja dia. Meja dia ni diceritakan, dia kata sebelah kiri dia ada tingkap. Tingkap menghala ke tepi rumah.
Dan kemudian tepi rumah dia ni ada satu reban ayam yang besar. Memang ayah dia buat, ayah dia beli ayam lah. Jadi dia pun mulakan study. Lepas tu dia kata dia tak tahu kenapa dia mengantuk. Dia pun buka handphone dia buka lah lagu. Buka lagu sambil dia study tu, dia pun menyanyilah lagu apa yang sedang dimainkan pada waktu tu. Sedang dia belajar, dia kata dia terdengar bunyi ayam di luar rumah. Jadi dia kata biasalah, tepi ada reban ayam kan. Jadi dia kata okey, biar dia tak endahkan pun. Lepas tu bunyi anak ayam. Dan kemudian bunyi yang terakhir ni membuatkan dia rasa hairan. Yang mana dia terdengar di luar rumah dia. Dia rasa dekat tau dengan tingkap dia, seolah-olah macam ada suara itik. Suara itik. Jadi dia kata, bila masa pula ayah aku ada bela itik kan? Dia cakap macam tu. Pelik, tak apalah. Dia pun study. Tiba-tiba bunyi tu ada lagi tau. Bunyi kuek kan dekat tepi rumah dia. Jadi dia pun macam kenapa? Ada lagi bunyi itik ni kan? Takkan aku dah lama tak balik rumah, ayah aku beli itik pula. Dia cakap macam tu. So dia kata dia ambil keputusan untuk selak langsir di orang kata tingkap dia ni. Dia tengok ke bahagian luar. Dan kemudian bahagian luar dia ni memang ada satu pokok. Dan kemudian bawah pokok tu ada reban ayam. Jadi bila dia buka je langsir ni, ialah keadaan di luar rumah pada waktu tu 3 pagi kan, dengan sunyinya, gelapnya. Mengambil masa beberapa saat lah untuk dia nampak betul-betul apa yang berada di luar. Dia pun perhatikan dekat luar. Mengejutkan apabila dia tengok tak ada pula itik ke apa. Dan dia tengok ayam yang dekat dalam reban ni pun macam diam je lah. Macam tak adalah bergerak-gerak, tak ada. Dia just diam. So dia kata, mana bunyi itik tadi kan? Bunyi itik tu macam dekat tau dengan tingkap dia. So dia pun tengok dekat bawah-bawah kan. Tak ada. Okey, dia tutup lah. Dia kata, salah dengar lah kot. Dia pun sambung study balik. Bunyi lagi suara itik tu. Dia pun buka langsir. Buka langsir tingkap dia tengok dekat bahagian luar. Dia cuba perhatikan lagi. Ada ke itik? Mana ada bapa aku beli itik? Ayah dia ada bela macam ayam dengan burung dia. Burung tapi dekat bahagian depan rumah. Dia ada sangkar-sangkar tergantung tu kan. Dekat tepi tak ada. So dia kata, mana ada suara itik? Kali ni korang bayangkan apa yang dia nampak ni sangat mengejutkan dia. Apabila dia nampak seolah-olah ada entiti yang sedang menyangkung di atas reban ayam. Entiti ini seolah-olah sedang menyangkung di atas reban ayam dan kemudian rambut dia terjurailah ke bawah. Jadi bila dia tengok kan, lama kelamaan bila dia dah nampak tu, dia tutup langsir dia sebab dia dah terkejut kan. Dia tutup langsir dia. Dan kemudian jantung dia pada waktu tu rasa macam berdebar kan, sebab dia baru nampak kelibat macam itu. Dia pun dah takut. Lepas tu dia nak mulakan, dia nak sambung belajar balik, dia takut. Jadi dia pun ambil keputusan untuk keluar daripada bilik dia, pergi ke arah dapur untuk dia minum air. Jadi dia pun pergi ke arah dapur. Waktu ni ayah dia ada di ruang tamu. Ayah dia ada di ruang tamu. Dia pun pergi ke dapur. Sampai kat dapur, dia minum air. Dia ambil air, dia selawat, lepas tu dia minum. Sebab dia nak pulihkan balik semangat dia lah. Kalau dia masih lagi takut, lepas ni dia terus tidur je, dia cakap macam tu. Dia pun minum air. Dekat dapur dia ni ada satu tingkap tau. Tingkap yang mahala ke tepi rumah lah. Dekat bahagian belakang pun ada juga, menghadap ke belakang. Tapi dia kata ini menghadap ke tepi rumah. Memang kat luar agak gelap, tapi mungkin ada cahaya macam tu lah. Tapi tak tahulah cahaya daripada mana. Dia pun tak pasti. Cuma dia kata dia ada ternampak. Tiba-tiba sedang dia minum air ni, orang bayangkan dia terkejut. Bila dia tengah minum, tiba-tiba dia nampak ada satu kelibat yang melalui tingkap itu dalam keadaan yang laju, seolah-olah berlari ataupun terbang. Kat sini cawan dia ni jatuh ke bawah, pecah. Sebab cawan tu cawan kaca, mungkin macam cawan kopi tu kot. Jadi dia pun terlepas dia punya cawan, jatuh, pecah. Dan kemudian dia pun lari pergi nak pergi ke arah bilik lah. Tiba-tiba pintu bilik mak ayah dia terbuka. Rupanya mak ayah dia bangun, dia dengar bunyi kaca kan. Kot lah ada orang pecah rumah ke apa.
Jadi bila parents dia keluar, dia terus peluk mak dia. Lepas tu mak dia pun cakap, kenapa ni? Kenapa ni? Cakap kan, tak, tadi macam ada something lah mak kat luar, orang takut, dia cakap macam tu. Lepas tu dia tanya ayah dia kan, ada tak macam dengar bunyi itik kat tepi rumah? Ayah dia kata, tak pastilah, ayah tidur mana ayah dengar apa-apa. Yalah sebab ayah dia ni, dia bagi tahu ayah dia jadi tidur mati. Jadi bunyi bom atom pun dia memang tak bangun. Ini apa yang dia cerita lah. Jadi ayah dia kata memang dia tak dengar apa-apa. So Naini pun cakap lah yang, tak, waktu ayah bangun tadi, ayah tak dengar ke bunyi apa-apa. Time ayah dah tidur memanglah kan. Ayah tidur awal hari ni, cakap kan, pukul 11 ayah dah tidur. Ya ke ya? Dia cakap macam tu. Lepas tu mak dia pun cakap, ayah kau tidur awal tadi, mak yang tidur lambat. Dia cakap macam tu. Tadi orang nampak ayah sedang dekat ruang tamu, macam tengah isap rokok kan. So ayah dia pun cakap, kau ni biar betul cakap. Tak ada, ayah tidur awal hari ni, pukul 11 ayah dah tidur. Takkanlah pukul 3 pagi dia ayah dia bangun semata-mata nak isap rokok kan, macam tak logik pula. So kat sini Naini ni dah lagi bertambah takut. Sebab dia nampak benda tu di luar rumah, tiba-tiba ada kelibat. Dan waktu dia keluar daripada bilik dia kata ada kelibat ayah dia yang berada di luar. Maknanya dekat ruang tamu lah kot, macam tu. Tengah duduk mungkin isap rokok ataupun minum air macam tu. Rupanya tak ada. Ayah dia sebenarnya dalam bilik sedang tidur. So siapa yang dia nampak sebenarnya? Itu menjadi tanda tanya dan misteri kepada Naini lah sekeluarga. Selang beberapa waktu, bila dia dah cerita dekat mak ayah dia lah, ayah dia pun carilah macam orang yang pandai lah datang ke rumah dia. Jadi dia orang pun cek apa semua. Rupanya ada ustaz dia lah kot dapat macam ada something yang cuba untuk masuk dalam rumah dia. Dan benda ni bukan benda daripada luar nak masuk, tak. Dia dihantar oleh seseorang. Mana mungkin sihir ke apa macam tu lah. Tapi selepas daripada tu tidak ada apa-apa lagi gangguan lah. Lepas orang tu mungkin baca ayat Quran ke apa ke, pagar rumah sikit-sikit, benda tu dah tak ada lah. Cuma pengalaman ini benar-benar memberikan ketakutan lah kepada Naini ni. Yang mana 3 penampakan dia nampak. 1 di tepi rumah atas serban. Kedua bila dia keluar bilik, dia nampak ayah dia. Dan kemudian dia ke dapur, dia nampak ada benda kelibat melalui di luar tingkap. Tapi itulah heran juga kan, kalau dia dah berada di luar, tiba-tiba si Naini ni nampak ayah dia, bukan ayah dia lah, sesuatu yang menyerupai ayah dia dah berada di dalam rumah. Kenapa dia ada kat luar balik? Kan? Macam pelik kan? Dia nak masuk dalam rumah, dia dah masuk, tiba-tiba dia keluar balik pula, lalu pula dekat tingkap. So itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Naini ni. Pada pandangan korang macam mana? Kisah Naini ni seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Zamarul. Yang mana Zamarul ni dia tinggal di Kajang, Selangor tau. Dan dia nak berkongsi satu pengalaman seram. Dia diganggu selepas saja dia mendaki Gunung Berebun di Negeri Sembilan. Zamarul ni dia ada satu hobi tau. Yang mana hobi dia akan dia suka hiking lah, daki gunung kan. Yang mana Sabtu Ahad hari dia tidak bekerja, dia dengan kawan-kawan dia akan panjat, macam tu. Tapi dah banyak lah kira gunung yang dia dah panjat di serata negara kita. Cuma dia kata Sabah Sarawak dia tak pernah sampai lagi lah. Dan pada hari yang nak diceritakan ni, dia bersama dengan beberapa orang lagi kawan dia. Total semua sekali 12 orang, lelaki semua. Okay, dia kata dia panjat tu awal pagi tau. Keadaan waktu tu gelap lah. Sebab dia nak naik sampai atas, dia nak tengok matahari naik kan. Lepas tu nanti akan ada satu suasana yang mungkin cantik lah. Dia nak ambil gambar ke apa ke, menjadi satu kepuasan untuk diri dia. Jadi dia panjat waktu tu mungkin lah pukul 3 pagi. Mungkin, aku tak pasti berapa lama masa dia ambil untuk ni. Contoh pukul 3 pagi, waktu tu dah gelap. Jadi di depan sekali, yang lead dia adalah seorang kawan dia tau, yang boleh kita kata dah pro lah.
Sebab kawan dia ni dah sampai Gunung Kinabalu sana tau. Jadi dia kata kawan dia ni lead, kawan dia tahulah selok belok apa semua kan. Dia bawa peralatan apa semua. Sampai ke atas, waktu tu matahari tak naik lagi. Jadi dia kata kawan dia bawa satu kemah kecil je tu kan. Jadi dia pun buka kemah, lepak lebih kurang, berbual sampai matahari naik. Jadi dia pun ambil gambar ramai-ramai apa semua. Waktu dalam pukul 7 macam tu, 7 lebih kan, dah mula terang, dia pun ambil keputusan untuk turun ke bawah. Waktu dia turun ni, Zamarul ni adalah orang yang paling belakang. Yang mana orang terakhir lah. Dia kata belakang ni memang tak ada orang lagi. Waktu dia turun, dia dah nampak dah ada orang yang mula nak naik. So okay, tak apalah, dia endahkan je kan. Dia pun turun. Tapi yang peliknya, dia kata waktu dia sedang berjalan turun ni, dia terdengar macam ada suara tapak kaki yang sedang mengekori dia dari belakang. Okey? Dia rasa macam okey, ada orang turun juga kot. Dia pun tengok belakang. Tak ada orang. Pelik dia kata kan, tak apa. Dia pun turun. Tapi dia tak tahu kenapa, dia memang ada satu sense tau. Macam ada satu rasa tau yang mana ada orang di belakang. Jadi dia kata tak apalah, sampai ke bawah. Dia pun selamat sampai ke bawah lah. Dia pun naik kereta dia. Teruslah balik ke rumah dia. Dia hantar kawan-kawan dia. Lepas tu dia terus balik rumah dia di Kajang. Dekat rumah dia ni pula, dia ni tinggal di rumah kakak dia tau. Kakak dia dengan abang ipar dia. Kakak dia waktu tu sedang mengandung. Tinggal beberapa minggu je nak tunggu due bersalin tau. Jadi dia kata okey tak apalah. Dia pun balik ke rumah. Sampai je rumah dia mandi, makan dan kemudian dia tidur. Sebab waktu dia panjat tu mungkin Jumaat malam ke macam tu. Jumaat malam ke macam tu. Jadi bila dia ada kat rumah dia hari Sabtu lah, dia tak kerja. Dia pun okey lah, dia terus tidur. Malam tu yang diganggu bukannya dia, tapi kakak dia. Yang mana kakak dia sedang tidur waktu ni. Jadi waktu kakak dia tidur, kakak dia tersedar. Dia tak pasti pukul berapa lah, tapi kakak dia tersedar. Kakak dia ternampak dalam kegelapan bilik di belakang pintu seolah-olah macam ada satu lembaga yang berdiri betul-betul di belakang pintu. Lembaga ni tinggi dan kemudian dia tak pasti rambut ataupun jubah, tapi dia punya tu panjang tau. So kakak dia takut lah. Kakak dia kejut suami dia. Suami dia macam mamai dia tu tengok tapi tak ada apa-apa. So suami dia nak sedapkan hati isteri dia ni, dia pun buka lampu, tengok tak ada apa-apa kan. Dia kata tak ada apa-apa. Betul, saya nampak lah macam ada sesuatu dekat belakang pintu tadi. Adalah awak ni, tak apa tidur, dia kata kan. Tidur sebab yelah mengandung kan, macam-macam boleh berlaku kan, halusinasi lah apalah. So dia pun tidur. Malam seterusnya, anak saudara dia pula kena. Mana adik pula lah, anak kakak dia yang pertama, perempuan, dekat bilik dia. Waktu tu dia tengah tidur, tiba-tiba dia terdengar ada suara yang panggil nama anak saudara dia ni. Ini anak saudara dia cerita dekat kakak dia lah. Mungkin nama dia tak nyatakan dalam email lah. Jadi aku bagilah nama Siti. Contoh kan, Siti, macam tu ada suara panggilan. Jadi si Siti ni tersedar. Dia pun gosok-gosok mata dia yang sedang mengantuk tu. Dia pun pandang, tiba-tiba depan dia betul-betul pintu tau. Di belakang pintu ni sama juga, nampak satu kelibat macam ada satu perempuan yang berjubah hitam, tinggi. Memang menangis lah, budak kecil kan, apa lagi kita expect. Jadi bila anak dia menangis, abang ipar dia dengan si kakak dia ni teruslah pergi dekat bilik anak dia. Lepas tu tanya kan, abang ipar dia ni tanya dekat anak dia, kenapa ni nangis, kenapa nangis? Ada orang belakang pintu, dia cakap macam tu. Waktu ni kakak dia dengan abang ipar dia dah berpandangan sesama sendiri. Sebab malam sebelum dia ialah mak dia yang kena kan. Besoknya anak dia pula kena. Jadi suami dia dah mula ambil serius lah, take note benda tu. Dan rumah dia ni pula diganggu dengan satu bau busuk. Dia orang mula-mula ingatkan bau busuk ni daripada dapur, daripada tong sampah kan. Menyebabkan abang ipar dia hari-hari buang sampah. Walaupun sampah tu tak penuh ni, dia buang tak, sebab dia tak nak ada bau busuk dalam rumah. Tapi still, bau tu ada di dalam rumah. Jadi selang beberapa waktu, kakak si Zamarul ni
melahirkan anak dia yang kedua. Dan bila dia dah bersalin, dia tak nak orang kata berpantang di rumah dia sendiri, sebab dia dah kena ganggu kan. Lepas tu ada bau busuk apa semua. Daripada busuk tu di bahagian luar depan rumah, dah masuk ke dalam bilik. Sekarang ni bau tu dah sampai dalam bilik. Jadi memang kakak dia takut lah. Yelah, kakak dia pula tengah berpantang kan. So kalau boleh jauh lah daripada benda-benda gangguan ni. Dia pun berpantang di rumah mak dia, yang tak jauh lah daripada rumah dia. So Zamarul dia kata, okey lah, tak apalah. Waktu ni abang ipar dia cuti lah sebab jaga kakak dia kan. So di rumah tu hanya ada dia seorang je. Jadi malam ni dia kata dia sedang tidur di depan, di ruang tamu dekat sofa tau. Waktu ni dia tengah tengok bola. Tengok bola macam tu dalam pukul 10 macam tu. Tengok bola sampai pukul 12. Pukul 12 dia kata dia pun terlelap. Dia tak pastilah dia terlelap tu pukul 12 ke sebelum pukul 12, dia tak pasti sebab dia sedar-sedar bola dah habis. Tapi yang mengejutkan dia apabila dia ternampak satu entiti yang diceritakan oleh kakak dan juga anak saudara dia. Satu perempuan yang berjubah hitam tinggi sedang berdiri betul-betul di depan bilik anak saudara dia. Menyebabkan si Zamarul ni terkejut lah. Dia terduduk daripada baring dia tu. Dia terduduk dan kemudian lembaga tu seolah-olah masuk ke dalam bilik anak saudara dia. So waktu ni pintu dia macam dah separuh tutup tau. Pintu bilik anak saudara dia ni dah macam separuh tutup. Jadi dia pun pergilah ke arah bilik anak saudara dia. Ni boleh aku katakan dia beranilah. Dia pergi dekat bilik anak saudara dia ni. Dia cuba nak tolak pintu lah. Nak tengok betul ke apa yang dia nampak ataupun hanya khayalan dia. Tapi bila dia buka pintu secara perlahan, makin besar pintu tu, makin kuat bau busuk yang dia bau. Sampaikan bau busuk tu mendatangkan rasa takut pada diri dia. Dia tak nampak apa-apa buka dalam tu lagi, tapi dia dah rasa takut. So bila dia buka je pintu kan, kita tengok dalam bilik anak saudara dia ni ada satu meja kecil. Lepas tu ada katil bujang macam tu, budak-budak punya lah. Di belakang, maknanya di sebalik orang kata apa, katil ni ada satu macam kat kaki dengan kepala dia kan. Dia punya tu papan tau, kayu. Jadi tak nampak lah apa yang ada di sebalik tu. Tiba-tiba waktu dia nak melangkah masuk, ada satu kepala yang muncul daripada bahagian dinding katil tu. Keluar macam tu. Menyebabkan dia lari. Dia lari keluar daripada rumah. Dia telefon abang ipar dia. So abang ipar dia kata, "Habis macam mana ni? Kau nak tidur rumah mak ke kau nak tidur rumah aku?" "Saya nak tidur rumah mak abang, saya takut," dia cakap tu. So okey lah, dia pun kemas-kemas. Dia kunci pintu, dia tidur rumah mak dia. Keesokan harinya abang ipar dia pergilah balik rumah, balik semula. Lepas tu azankan 4 penjuru dan kemudian dia baca sikit lah ayat-ayat Quran ke apa. Abang dia buat sendiri je sebab tak ada panggil orang luar pun. Baca-baca sendiri ayat kan. Dia ulang selama 3 hari berturut-turut. Baca Yasin, baca doa apa semua kan. Dan lepas tu okey. Tapi abang ipar dia ada cerita lah waktu dia balik ni kan. Dia baca, memang rasa meremang apa semua. Macam ada, bukan dia seorang kat rumah. Dia rasa macam tu. Macam ada sesuatu yang ada dekat dalam rumah tu dengan dia. Dan lama kelamaan bau busuk tu pun dah tak ada. So diorang pun fikir mungkinlah benda tu dah tak ada lagi kan dalam rumah dia. Jadi kakak dia pun balik lah. Lepas pantang 40 hari kakak dia balik pada semula apa semua. Dan diorang hidup macam biasa. Tidak ada lagi gangguan selepas itu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Encik Zamarul ni. Pada pendapat korang macam mana? Kisah Encik Zamarul ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga. Yang mana kisah kita yang ketiga ni, pada saya lah, tak kurang seramnya. Yang mana kisah ni diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Murugan. Pengirim kita ni berbangsa India lah Dan dia ingin berkongsi satu pengalaman seram yang berlaku kepada diri dia selepas saja isteri dia mati ataupun meninggal dunia disebabkan bara payudara.
Kanser lah, kanser payudara kan. Cik Murugan ni bagi tahu yang dia ni tinggal bertiga je. Dia, isteri dia dan juga seorang anak perempuan dia dekat rumah dia lah. Aku tak pasti rumah dia kat mana, dia tak tulis dalam email. Cuma waktu anak dia berusia 5 bulan, isteri dia dapat detect tau yang isteri dia ada bara payudara. Stage 4. So mana paling teruk lah kan. Dan tak dapat survive. Selang beberapa bulan macam tu, isteri dia matilah, meninggal dunia. So mendatangkan satu perasaan yang sangat sedih lah kan. Siapa tak sedih, betul? Sedih yang teramat sangat kepada dia dan juga ahli keluarga dia. Sebab anak dia baru saja usia waktu tu 6 bulan macam tu, masih lagi menyusu badan kan. So dia mula-mula dia fikir dia memang tak boleh survive lah, sebab anak dia kecil lagi. Tapi dia kena kuat demi anak dia. Selang beberapa waktu selepas saja isteri dia meninggal, waktu ni anak dia berusia 8 bulan. 8 bulan anak dia dah pandai merangkak dan dah pandai cakap sikit-sikit tau. Dah pandai cakap sikit-sikit. Lepas tu dia cakap mungkin lah ayah macam tu kan. Mami, daddy, dia pandai cakap macam tu. Jadi ada satu malam ni dia kata rumah dia tak jauh tau daripada rumah kakak dia. Dekat. Maknanya dalam satu lorong dia kata. Dia rumah taman tau. Jadi dia jaga anak dia dibantu oleh kakak dia. Kakak dia tak kerja, suami dia je kerja. Jadi bila dia pergi kerja, dia akan hantar anak dia pergi rumah kakak dia macam tu. Satu malam ni dia sedang tidur dekat katil dia. Sebelah dia ada anak dia lah yang sedang tidur. Sedang dia tidur, dia memang kata memang kalau ada anak dia menangis, dia akan bangun lah buat susu ke apa kan. Tapi malam tu anak dia tak menangis. Anak dia duduk. Okey, dia cakap macam ni lah. Dia sedang tidur, tiba-tiba dia terdengar ada suara anak dia macam Mami, Mami macam tu. Mami, Mami. Jadi bila dia terdengar suara anak dia, automatik lah dia bangun, betul tak? Jadi dia pun bangun, dia tengok anak dia. Hey, sayang, dia kata kan. Kenapa ni? Dia tengok anak dia sedang duduk. Duduk, pandang ke arah pintu dan buat tangan macam ni. Selalu budak buat tangan macam ni nak apa? Dukung kan? Dia buat macam ni, lepas tu Mami, Mami macam tu. Mami. Kau tengok. Meremang weh. Menyebabkan memang Cik Murugan kata dia tak nampak. Dia tak nampak apa-apa. Tapi memang rasa seram tu datang lah. Sebab anak dia pandang ke pintu, minta dukung kan. Mami, Mami. Siapa yang dia nampak dekat pintu? Sedangkan tak ada orang. Jadi dia pun peluk anak dia. Sayang, kenapa dia peluk kan. Lepas tu anak dia macam Mami, nangis. So waktu ni dia kata dia pun nangis sekali. Mungkinlah anak dia terlalu rindu pada tu kan, mendiang mak dia. So okeylah, dia pun tidurkan anak dia. Dia pun minta balik. Waktu dia letak anak dia, dia tengok kat pintu tau. Sebab dia kata dia dah macam tak boleh tidur lah. Sebab anak dia pandang kat pintu kan. So dia tengok pintu, dia kata okeylah, tak apa. Dia pun baring balik, tidur. Selang beberapa hari, ada lagi gangguan. Yang mana waktu ni dia sedang tengok TV. Okay, anak dia merangkak, main dekat dekat rak lah, nak ambil barang lah. Dia just tengok, senyum je kan. Anak dia merangkak, tiba-tiba anak dia merangkak pergi ke bahagian dapur. Dapur ni gelap. Jadi dia kata dengan anak dia, sayang, janganlah, dia cakap bahasa Tamil lah kan. Sayang, jangan main dekat dapur tu, gelap. Dia kata kan. So anak dia pun laju je merangkak pergi kat bahagian dapur. Dekat bahagian dapur ni ada satu bilik air, ruang makan dan juga ada satu bilik. Bilik ni dia buat simpan barang-barang. Barang-barang macam kotak TV ke apa, dia simpan dalam tu, dia cakap. So anak dia merangkak, tiba-tiba sampai dekat depan pintu tu, depan pintu bilik yang dia simpan barang ni, anak dia duduk. Lepas tu tengok ke arah dekat bilik tu kan. So Encik Murugan ni tengok anak dia, mungkin anak dia takut lah, dah gelap kan, bilik tu pun gelap. So dia kata, kan daddy dah kata jangan main situ, main sini. Hi, anak dia ketawa sambil pandang ke arah bilik yang gelap tu. Menyebabkan Encik Murugan ni, dia rasa macam, kenapa anak dia ketawa kan? Apa yang anak dia nampak? So dia kata, sayang, kenapa ni? Dia dah mula bangun nak pergi ke anak dia. Dia tengah jalan ni, orang bayangkan, terberhenti langkah dia apabila anak dia tiba-tiba pandang ke arah Murugan, Encik Murugan ni, tunjuk dekat dalam bilik tu. Dia kata apa tau? Mami, dia kata macam tu. Orang bayangkan, Encik Murugan ni dia kata dia berhenti tau.
Dia rasa takut nak melangkah ke arah anak dia ni. Sebab anak dia betul-betul depan bilik tu. Dan dia takut apa yang dia akan nampak dalam bilik tu. Tapi sebab anak dia yang berada di situ, dia kena beranilah kan. Pergilah dekat anak dia sebab dia nak angkat. So dia pun pergi dekat anak dia perlahan-lahan. Dia kata dia terus dukung anak dia, bawa ke depan lah. Nak pusing, waktu dia nak pusing bawa anak dia ke depan ni, dia cakap dia nampak dalam bilik tu macam ada satu kelibat. Kelibat tu seakan-akan mendiang isteri dia. Tapi dalam keadaan gelap lah. Korang bayangkan, waktu ni dia lari, dia pergi ke depan dan kemudian dia bawa anak dia. Dia ambil kunci rumah, dia keluar daripada rumah, dia pergi rumah kakak dia. Dia pun cerita dekat kakak dia apa yang berlaku. So kakak dia macam, yalah, kakak dia admit lah kan, teruk dah ni. Lepas tu yang kena anak dia pula tu kan. So dia bawa lah pergi macam, ni aku tak pastilah dia tulis dalam email je. Dia kata dia bawa anak dia pergi ke kuil. Lepas tu pakaikan gelang kan, untuk yelah, supernatural ni tak kacau lah dia. Jadi dia pun bawa anak dia balik. Selang ni dah lama sikit dah selang beberapa minggu. Dia kata tak ada gangguan. Tapi satu malam ni dia kata gangguan terakhir. Selepas daripada tu dia pindah daripada rumah tu, yang mana waktu ni dia sedang tidur. Anak dia tidur di dalam buai pada waktu tu. Buai ni dia ada satu macam stand. Dia tak gantung pada shilling. Dia cakap dia ada satu stand. Lepas tu anak dia tidur dalam buai. Jadi dia njut kan anak dia. Njut sampai anak dia tidur. Dia pun tertidur sekali lah atas katil. So tangan dia ni cepat tau nak capai dekat tangan tak. Nak capai dekat buai anak dia. Sebab dekat. Jadi dia sedang tidur. Tiba-tiba dia dengar anak dia menangis. Nangis macam sekejap lah. Macam macam tu kan. Dia pun macam dia macam nak raba-raba lah. Nak cari anak dia punya buai. Tiba-tiba dia buka mata, dia kata sebab dia tak jumpa tau. Mana buai tadi? Sebab dia nak capai tu dekat dia sepatutnya. Tapi bila dia capai tak ada. Mana pula buai ni? Dia pun buka mata dia. Korang bayangkan buai ini telah pun beralih jauh sikit daripada katil dia. Dan kemudian buai itu seolah-olah baru lepas dihenjut. Mana buai tu bergerak perlahan, macam ada orang henjut. Sedangkan tak ada orang dalam rumah tu, hanya dia saja dengan anak dia. Dan buai tu jauh. Macam mana dia nak capai? Ataupun siapa yang henjut? Itu yang aku nak cakap. Betul tak? Dia tak mungkin dia yang henjut. Sebab dia kata dia nak cari, dia tak dapat kan. Tiba-tiba dia buka mata, tengok buai tu dah jauh daripada katil. Dan kemudian henjut dengan sendiri. Waktu ni dia kata dia sangat takut lah. Sebab yelah, dia ingat benda gangguan dah berakhir. Tapi rupanya tak kan. So dia kata dia pergi dekat anak dia, dia dukung, dia popok. Anak dia tak nangis, tak apalah. Cuma anak dia dah dienjut tu. Jadi dia pun ambil anak dia. Dia popok. Dia tidur atas orang kata katil. Lepas tu dia hidupkan dekat tempat semayang dia lah. Mungkin ada api ke apa kan, untuk doa ke. Lepas dia buat semua tu, dia kata dia sambung tidur. Dan selepas malam tu tak ada lagi lah gangguan. Cuma selang beberapa waktu dia pindah daripada rumah tu. Sebab dia dah tak tahan tau dengan gangguan ni. Dah 3 kali. Gangguan yang pertama, minta dukung. Gangguan yang kedua, anak dia pergi dapur, depan bilik store lah. Kita panggil bilik store. Mami. Dan Encik Murugan nampak ada kelibat dalam bilik tu. Yang ketiga, buayan anak dia beralih dan kemudian dihenjut. Siapa yang henjut? Itu yang mendatangkan rasa pelik dan seram yang teramat kepada Encik Murugan. Korang bayangkan. Seram kan? Boleh tahan lah. Pada aku cerita ni seram juga. Sebab, walaupun dia nampak hanya sekali, tapi, budak kecil kot. Kan? Dan Encik Murugan kata, dia dibesarkan waktu dia kecil ni, tak sempat pun nak ajar mami ke, daddy ke apa, tak sempat kan. Cuma dia dapat ajar daddy je lah. Mami dia dah tak ada. Macam mana dia boleh sebut mami? Siapa yang ajar dia cakap mami? Mungkin kakak dia ke kan? Mungkin lah. Tapi Encik Murugan dia kata, pelik lah. Bila dia tanya kakak dia pun, kakak dia kata, ya ke? Dia cakap mami pelik lah kan. Sebab biasanya mami, daddy siapa yang ajar? Mesti mak, betul tak? Mak dia tak ada. Tapi dia boleh pandai cakap mami. Encik Murugan kata, adakah itu gangguan ataupun roh, arwah pula mendiang isteri dia ke, dia pun tak pastilah. Jadi itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Encik Murugan ni. Pada pendapat korang macam mana?
kisah Encik Murugan ni seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini agak ringkas tapi pada aku agak misteri lah. Dan kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Kak Zu. Kak Zu ingin menceritakan dia ni salah seorang penggemar kisah-kisah seram. Dan dia kata dia ada banyak lah subscribe channel-channel di YouTube tentang kisah seram. Contohnya macam Joe Pelikulara, macam Zaf Channel, Pika Story, Storyteller Pika Storyteller, Nina Story, lepas tu Ashraf Channel. Banyak lah channel-channel. Dia kata kalau dia nak senaraikan memang jenuh lah nak baca kan. Dan dia juga salah seorang pendengar Sembang Kopi jugalah. Dia bagi tahu dia ni memang suka dengar kisah-kisah seram untuk teman dia buat kerja di rumah dia seharian. Maknanya pagi kalau dia masak ke, dia menyapu ke apa, dia akan buka kisah seram. Dia dengar je. Benda tu akan next video lah kan. Jalan ke satu video. Cuma ada satu pengalaman yang pada dia agak misteri. Waktu ni, kisah ni berlaku pada bulan 1 tahun 2023. Maknanya baru lagi lah beberapa bulan. Kak Zu ni sedang memasak di dapur. Dan dia kata waktu dia sedang dengar kisah-kisah seram ni, dia tengah masak. Tiba-tiba video yang dia tengah dengar ni ulang balik daripada mula. So dia kata, bukankah ni video tadi kan? Cuma dia daripada mula kan? Ni bukan video tadi. Oh, anak dia tekan kot. Dia pun pergi kat depan tapi dia tengok anak dia tak ada pun dekat ruang tamu tu. So dia kata, okey lah, tak apalah. Dia pun ambil telefon dia, dia letaklah dekat tempat tinggi sikit supaya anak dia tak dapat capai. Dia pun pergi balik ke dapur dan kemudian dia pun masak balik kan. Sambung masak. Tiba-tiba ulang lagi. Kali ketiga. So dia kata, bila dia amati betul-betul, ni video yang tadi. Macam mana boleh ulang lagi sekali pula ni? Sebab video-video sebelumnya tak berlaku macam itu. Dia melompat ke satu video. Tapi video yang ini berulang balik. Ulang sampai 3 kali. So Kak Zu ni dia keluar daripada orang kata apa, YouTube apa semua kan. Dia pun dah check lah loop apa semua memang tak ada looping kan. Maknanya video tu akan ulang-ulang pun dia tak on juga. So dia kata tak apalah. Dia pun keluar daripada YouTube. Dia clear cache di YouTube ni. Dan kemudian dia dengar balik. Sebab sebelum tu tak ada kan. And then bila dia dengar ni kan, dengar kisah ni ulang lagi. Oh, dia pun dah pelik lah dia kata. Sampaikan dia pun, dia tekan lah next video. Dia sendiri yang tekan. Sebab video ni berulang-ulang. Belum sampai ujung lagi dah ulang. Belum sampai ujung dah ulang. Macam tu. Kalau dah habis, lepas tu ulang, itu normal lah. Mungkin looping. Tapi sebab video tu baru dah nak sampai ujung, ulang balik daripada yang orang kata awal. Macam ada orang yang patahkan balik video tu. Video yang dia tengok tu, dia bagi tahu aku. Video aku lah. Kisah seram pejabat part 2. Yang masa tu tengah kisah pasal ditemani penghuni lama dekat pejabat tu. Macam tu. Mungkin masalah teknikal pun boleh jadi kan. Mungkinlah ada masalah. Yalah macam looping tadi macam dah off kan. So aku tak pastilah macam mana dia boleh berulang. Tapi lepas daripada tu dia sendirilah yang tukar video. Dan pengalaman ni dia cakap mungkinlah tak seseram pengalaman yang lain. Tapi aku nak share juga. Sebab yelah, setiap cerita yang orang share dekat aku pasti akan buat video. Itu aku nak bagi tahu korang lah. Sebagai tanda aku menghargai korang. Sebab korang bagi kisah kat aku kan. Tapi kisah yang ni pada aku misteri. Macam mana video tu boleh berulang sehingga 3 ke 4 kali. Sedangkan tak ada looping, tak ada apa. Betul tak? So itulah pengalaman Kak Zu. Agak ringkas je. Pada pendapat korang macam mana? Kisah Kak Zu ni seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah.
Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang memilih Sembang Kopi sebagai salah satu platform untuk korang dengarkan kisah-kisah seram, dan yang mana tonton video saya ni daripada hujung daripada mula sampai hujung ni pun saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Ini salah satu cara korang tunjukkan support korang kepada saya untuk saya terus bersemangat buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang sudi berkongsi dengan saya, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana alamat email dan juga link Telegram yang mana tak tahu, saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Pada pendapat korang lah, dalam banyak-banyak kisah yang saya story dekat anda semua ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Itu saja untuk video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.